أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. InsyaAllah pada pagi ini perkongsian kita tazkirah bagaimana untuk melembutkan hati, bagaimana kita untuk mudah melakukan ibadah kepada Allah, mudah dalam menyebut kalimah-kalimah untuk mentakarubkan diri kepada Allah Ta'ala. Hari ini kita dah masuk 18 Ramadan 1441 Hijrah bersamaan dengan 11 Mei. Perkongsian pada hari ini mengikut pandangan Ibrahim Al-Khawas. Ya, Ibrahim Al-Khawas memberi pandangan, dia kata ada 5 perkara yang boleh melembutkan hati kita. Apa dia yang kata Ibrahim Al-Khawas? Dawa'ul qalbi khamsatu asya. Ada 5 perkara yang boleh melembutkan hati. Pertama, qira'atul Qur'ana bitadabbur. Dia kata, apabila kamu membaca Al-Quran dengan mengikut kaedah bacaan serta mentadabbur, memahami akan isi bacaan Al-Quran tersebut. Jadi kita, bila kita membaca Quran, kita ada sekarang banyak tafsir Al-Jalalain, tafsir Ibn Katsir, ya. Sambil mengkaji, sambil meneliti isi kandungan yang kita baca Quran pun dapat pahala. Bila kita faham isi kandungan Al-Quran, lagi seronok, lagi elok, lagi cantik, lagi molek. Sebab kita tahu isi apa yang kita baca. Sebab itu orang-orang ahli nahwiyah, bahasa Arab, dia membaca Al-Quran, dia rasa gembira, seronok sebab dia faham setiap apa yang dibaca, menyeronokkan, tenang hatinya, tentram jiwanya, tidak ada masalah apa-apa, ya. Itu dikatakan. Pertama, dapat membaca Al-Quran jadikan amalan. Dia baca Quran, jadikan satu amalan kita. Yang kedua, boleh membaca Al-Quran dan faham makna-makna kandungannya. Yang ketiga, boleh membaca, faham kandungan dan mengamalkan isinya yang kita baca. Itu mengikut pandangan Ibrahim Al-Khawas, ya, Ibrahim Al-Khawas. Yang kedua, kata Ibrahim Al-Khawas, wa qala'ul batni, suka melakukan amalan puasa sunat. Isnin, Khamis. Ini untuk melembutkan hati. Hati kita ni kadang-kadang jadi malas, ibadah, semuanya jadi malas, tak seronok. Sebab tidak ada kenikmatan, tidak ada kemanisan dalam kita beramal. Kita tak rasa apa guna kita beramal. Tapi orang yang rasa seronok, ya, boleh menambahkan kesihatan, keafiatan. Ini yang dikatakan oleh Ibrahim Al-Khawas. Yang keduanya, kata Ibrahim Al-Khawas, pada hari-hari yang diabdulkan berpuasa, misal, ya, hari yang tentu. Kita ni tak lama lah lepas kita puasa, iaitu puasa Ramadan, selang sehari Raya Aidilfitri, kemudian kita boleh puasa 6. Itu dinamakan puasa Syawal, ya. Fadilat yang puasa Syawal sangat besar, ya.
kita lakukan. Kita melakukan puasa Syawal itu seolah-olah kita berpuasa selama setahun. Cuba bayangkan, 6 hari saja, tak lama. Ini fadilat-fadilat yang Allah bagikan kepada hamba-Nya yang faham. Kemudian yang ketiganya, Isnin Khamis, biasalah. Kemudian pandangan Ibrahim Al-Khawass yang ketiga, wa qiyamul lail, mengerjakan amalan-amalan di akhir malam ketiga. Orang-orang lena tidur, kita bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merayu pada Allah. Bila kita melakukan pada waktu-waktu dalam keadaan sunyi, kita meletakkan diri kita sebagai hamba Allah, kita hadapkan semua kepada Allah, maka itulah menimbulkan ketenangan. Kita memprogramkan hati kita, kita menghadapkan kepada Ilahi pencipta kita. Dinamakan wa qiyamul lail. Qiyamul lail ini maknanya bangun malam. Sama ada kita bangun malam itu solat tahajud, ya, solat taubat, solat hajat, ataupun kita membaca Al-Quran, ataupun kita berzikir, ataupun kita mutalaah, ya, buku kitab-kitab, hukum-hukum. Malam kita bangun qiyam. Mana qiyamul lail tu, qiyam tu bangun waktu malam untuk melakukan perkara-perkara yang, ya, yang berfaedah, yang boleh mendekatkan diri kepada Allah, yang menjadikan kita seronok dah malam-malam itu, ataupun berzikir. Ini juga dinamakan qiyamul lail. Bukan makna qiyamul lail itu malam-malam sembahyang, itu sebahagian padanya. Tahajud, solat hajat, solat witir. Bukan maknanya dalam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan kita dikehendaki istiqamah amalan kita. Istiqamah, makna istiqamah kita melakukan teratur. Mana istiqamah melakukan, iaitu tiap masa tetap kita lakukan, walau tak banyak, sikit. Bangun juga malam, kita separuh dari malam, 1/2, 1/3, 1/4, tak kisahlah, sebelum terbitnya fajar shadiq. Okey. Sama ada kita melakukan solat-solat yang tentu, solat tasbih, solat witir, atau membaca Al-Quran, berzikir, mendekatkan hati kepada Allah pencipta, maqamah mahmudah, untuk meletakkan jiwa kita, perasaan kita kepada benda-benda yang berfaedah, yang baik-baik, meninggalkan mazmuah. Inilah dinamakan qiyam pada waktu malam, qiyamul lail. Ni biar qiyamul lail, jangan qiyamul lail merempit, tu salah. Qiyamul lail menengok cerita-cerita yang panjang, yang menyeronokkan, itu salah. Jadi qiyamul lail ni kita tengok apa, zikrullah, tengok cerita dalam WhatsApp ada ceramah-ceramah agama, itu boleh. Itu nama qiyam, waktu malam kita buat. Asal bendanya untuk memanfaatkan kita, bagaimana kita nak dekatkan diri kepada pencipta kita. Kita rasa nikmatnya. Benda ni nikmat, kemanisan dalam ibadah, tuan. Ya, bila kita laksanakan, tapi perlu ada tarbiyah, perlu ada motivasi, perlu ada, ya, jiwa kita, baru ada seronoknya, bukan terpaksa. Sebab itu kita lakukan Ramadan ini sebagai satu madrasah,
yang Allah adakan untuk kita, bagaimana kita nak mengkuatkan ibadah kita, yang Allah janjikan dengan berbagai-bagai pahala, ganjaran yang dilipat gandakan, baru ada kita seronoknya. Tapi inilah adalah satu kenikmatan dalam kita untuk mentakarubkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ini adalah satu rohani kita. Bila kita rasa nikmat, at-ta'sirul amal, kita rasa seronok. Kalau kita tak buat, rasa Allah sedihnya. Ya, jadi bila kita buat, rasa kita gembira, gagah. Sebagai seorang insan yang menghadapkan diri kepada penciptanya. Cuba bayangkan, contoh seorang anak, dia nak tunjukkan apa yang dilakukan supaya diperhatikan oleh bapa dan ibunya. Kita begitu juga. Bila kita melakukan sesuatu amal dengan hati yang tenang, dengan perasaan jiwa kita, kita nak rasa bahawa Allah itu ada pada kita. Allah lihat setiap apa gerak laku kita yang mahmudah, yang baik-baik. Ada kesannya. Setiap perbuatan yang baik mesti ada kesannya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Memang orang katakan dalam baik. Kata Ibrahim Al-Khawas yang keempat, وَالنَّضَرُّ عِنْدَ السَّحْرِ وَالنَّضَرُّ عِنْدَ السَّحْرِ. Sentiasa basah bibirnya dengan kalimah-kalimah Allah. Ya, apa sahaja zikir yang dibolehkan dengan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan hati itu tetap seronok, nikmat. Apa saja kita baca, hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nabi Muhammad sallallahu Nabi Muhammad sallallahu tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Ataupun kita bertasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ataupun kita baca, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Kita lapaskan. Bila kita lapaskan dengan hati yang seronok, dengan kegembiraan, dengan nada yang menggembirakan. Ya. Surah Ikhlas kita baca macam apa saja yang kita boleh melafazkan kalimah-kalimah tauhid, kalimah-kalimah iaitu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dinamakan membasahkan bibir kita dengan zikirullah, tasbih pada Allah, selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga salah satu yang boleh merangsang hati kita jadi hebat, hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi seronok dengan kalimah-kalimah setiap apa yang kita lapaskan.
Yang kelimanya kata Ibrahim Al-Khawas, wa majalisatu salihin, sentiasa mendampingi para ulama, orang-orang alim yang berilmu. Ya, jangan kita egois. Sama ada di dalam Ramadan ini tidak ada kita mengikuti kelas-kelas di masjid, di surau. Ya, ini salah satu untuk melembutkan hati kita. Sebab tu orang dulu-dulu kala yang duduk di pondok-pondok belajar jadi orang yang wara'. Dia berbeza ya. Orang yang wara'. Wara' ni kalau istilah kita dalam perbarisan. Dulu ingat kita waktu di pondok sekolah. Ila wara' dur. Pusing belakang. Ya. Jadi bila wara' dur, kita muhasabah diri. Wara' tu kita tengok apa yang kita telah lakukan selama ni. Bagaimana peribadatan kita, amalan kita, ya, semakin kita makin usia ini. Apa yang kita boleh menyebabkan kita ni gembira dengan kalimah-kalimah yang kita baca. Itu sebabnya orang yang istiqamah melakukan amal-amal ibadah, dia tidak ada masalah apa. Ya. Tak dikatakan dia kaya, tak kaya. Tapi hati tenang. Nah. Tengok tuan-tuan guru, orang-orang alim yang ibadah, pergi ke masjid tiap-tiap waktu. Saya ingat dulu di kampung saya, ya, seorang Bilal, dia datang masjid tiap waktu, tidak ada resah gelisah apa. Dia pergi masjid tiap waktu. Dulu naik basikal saja. Jadi rumah saya dekat masjid. Orang tu bila lalu kelonteng, bawa pelita minyak gas tu, pergi masjid, mana ada slide masa tu, pelita minyak gas tahun 60-an. Kita orang lama kita tahu. Cuba bayangkan, kerana Allah buka masjid pagi-pagi, bertarhib. Ya, dia seorang muazzin Bilal. Begitu juga Tok Siak dulu. Tok Siak, ya, apa nama Tok Siak ni? Sekarang orang panggil Noja. Special juga nama. Jaga masjid. Itulah keikhlasan. Masa tu ada, ya, Imam Bilal. Masa tu imam pun allowance-nya setahun 150. Dekat nak raya baru dapat. 150. Naik lagi 300. Makin naik. Bukan macam sekarang, hebat. Ya, allowance sekarang besar dah. Tapi ketulusan yang kita nak. Kerana kita bukan untuk dunia. Dunia ni sementara. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup tetap akan mati. Bergilir-gilir. Kita tengok ulama-ulama lah makin habis, makin kembali. Orang yang berilmu akan ditarik ilmunya secara dimatikan tubuh badannya. Ini sebab kita nak jadi orang yang betul-betul qanaah. Cukup hidup, makan sama, tenang. Ya tak? Ini tapi jiwa ni tenteram. Ya. Sekadar mana? Kalau dulu mana? Pinjaman bank pun tak ada. Hari ini, asal kerja boleh pinjam bank. Ya tak? Ini dunia mutaakhir. Dunia alam maya, dunia hari ini. Kena macam itu. Bukan tak boleh, boleh. Tapi berbeza dengan dahulu. Ketenangan dia, tak ada masalah. Kehidupannya terlihat, ya. Sebab inilah dia mengamalkan wa majalisatu salihin, sentiasa mendampingi orang alim, hadir di kelas-kelas agama, sering menambah ilmu pengetahuan, beramal dengan merujuk kepada masalah-masalah untuk memahami kepada orang yang arif. Kita kurang dekat kepada tuan-tuan guru. Ya, insya-Allah
insya-Allah dengan melalui perkara-perkara yang demikian, ya, mudah-mudahan boleh membawa keseronokan, ketenangan hati, tahap jiwa kita tidak ada resah gelisah. Kerana apabila jiwa kita tenang, hati kita sentiasa mujahadah kepada Allah Ta'ala, jadi tidak ada timbul masalah apa. Kita bagaimana nak lebih dekat dengan Allah? Kalau dulu orang nak dekat dengan Allah di dalam bulan Rajab, bulan Sa'ban, berlumba-lumba untuk memenuhi masjid-masjid, berlumba-lumba untuk memenuhi tempat-tempat ibadah. Ya, inilah yang kita perlu. Dan doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aftah masami'u qulubina li zikrika warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulika nabi rasulika wa amalan bi kitabika sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kita sebagai insan, ya, perkongsian pada pagi ini, insan yang sentiasa berwibawa dalam ketenangan jiwa menghadapi dunia mutaakhir. Walaupun dunia maya hari ini bermacam-macam, tetapi kita ada prinsip kehidupan kita. Bila waktu malam. Sebab itu ditegaskan di dalam bulan Ramadan ini, apabila orang yang waktu siangnya berpuasa, malamnya dia bangun, solat tarawihnya, ya, solat witirnya, dan solat-solat yang boleh dibuat pada waktu malam. Inilah yang sebaik-baik untuk menghapuskan segala dosa-dosa kita. Dosa yang kita sedari atau dosa yang kita tidak sedari, kita lakukan. Jadi kita hadapkan kepada Allah pencipta kita. Kerana satu masa macam mana kita hebat kat dunia ini, kita akan kembali kepadanya juga. Ya, kita lihat orang-orang yang hebat, akhirnya dia kembali kepada penciptanya. Hanya doa kita, mudah-mudahan dengan penghujung kehidupan kita bi husnil khatimah, dengan sebaik-baik amalan kita, mudah-mudahan diredai radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Jadi itulah perkongsian kita pada pagi ini. Yang baik semuanya adalah lintasan ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana kekurangan adalah saya, hamba Allah, memohon maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang baik kita kongsikan untuk bersama, yang kurang baik itu jadi satu tempat dan untuk kita supaya kita tinggalkan. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.